Assalamualaikum. Yush Minna. Okey, hari ni kita nak borak pasal sambungan dari selepas pertarungan di antara Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, Uzui Tengen menentang Upper Moon Demon yang ke-6 iaitu Gyotaro dan Daki. Jadi untuk dalam video ni pula kita nak borak pasal kronologi pertarungan di antara Miss Pillar iaitu Muichiro Tokito menentang Upper Moon Demon yang ke-5 iaitu Gyoko. Pertarungan dorang ni telah pun berlaku dalam Swordsmith's Village Arc, yang mana untuk dalam arc ni telah pun berlakunya dua pertarungan. Satu lagi pertarungan di antara Tanjiro, Nezuko, Genya dan Love Pillar iaitu Mitsuri Kanroji menentang Upper Moon Demon yang keempat iaitu Hantengu. Untuk pertarungan di antara Tanjiro and the Gang menentang Hantengu kita akan borak dalam video next week pula. Macam biasa untuk dalam video ni memang totally mengandungi spoiler disebabkan aku akan refer dalam manga. Jadi kalau korang tak nak kena spoiler ke apa, korang boleh skip video ni, okey? Semua ni bermula dalam chapter 100 selepas je Tanjiro mula sedar dari koma selama 2 bulan akibat dari pertarungan dengan Upper Moon Demon yang ke-6. Tanjiro pun tanyalah dekat Kyo dengan Naho, ada tak dia dapat pedang yang baru disebabkan pedang dia dah tumpul selepas dari pertarungan. Tapi Kyo ada bagi tahu dekat Tanjiro, Haganezuka ada tinggalkan surat untuk Tanjiro, yang mana Haganezuka cakap kau tak akan dapat dah pedang dari aku, kau ni memang sial, go to hell, go to hell. Dia cakap macam tu lah. Kalau korang tak tahu Haganezuka tu siapa, dia tu merupakan orang yang bertanggungjawab yang telah membuatkan pedang untuk Tanjiro. Nak dipendekkan cerita, Kyo dengan Naho pun bagilah idea dekat Tanjiro untuk dia sendiri pergi berjumpa dengan Haganezuka dekat Swordsmith's Village, yang mana dekat situlah tempat tinggal kesemua pembuat pedang, dan Tanjiro pun pergilah ke kampung tersebut dengan bantuan Kakushi. Bila Tanjiro dah sampai dekat Swordsmith's Village tu, pada awalnya Tanjiro telah berjumpa dengan Love Pillar dulu iaitu Mitsuri Kanroji. Tapi selepas je Mitsuri Kanroji dah tinggalkan tempat tu, keesokan harinya pula barulah Tanjiro berjumpa dengan Miss Pillar iaitu Muichiro Tokito. Waktu Tanjiro berjumpa dengan Muichiro Tokito, waktu tu Muichiro tengah pukul seorang budak tau, sebab dia nakkan satu kunci untuk menghidupkan satu mesin pemedang yang bernama Yorichi Zero Shiki. Mesin tu memang sebiji gila lah, macam Yorichi Tsuchiguni, dan mesin tu telah dicipta lama sangat bertujuan buat untuk training. Awalnya Tanjiro cubalah untuk menghalang Muichiro sebab Tokito ni kan pillar, tapi kenapa dia buat dekat budak macam tu? Tapi last Muichiro dapat juga kunci tu, dan dia juga telah bertarung dengan Yorichi Zero Shiki. Kekuatan untuk Muichiro Tokito ni memang tak dapat nak dinafikan lah. Dia ni memang seorang yang berbakat, seorang yang cukup kuat walaupun dia masih lagi muda dan lagi muda daripada Tanjiro. Tapi usia memang bukan penghalang untuk Muichiro Tokito lah, dan dia dengan mudah je dapat menewaskan Yorichi Zero Shiki. Walaupun Muichiro telah berjaya menewaskan mesin Yorichi Zero Shiki tu, nasib baiklah mesin Yorichi Zero Shiki tu tak musnah pun, dan lepas je dari tu pun Tanjiro pula telah berlatih dengan mesin tu. Sebab budak yang kena pukul dengan Muichiro tadi tu yang bernama Kotetsu, dia merupakan penjaga mesin tu, dan dia nak Tanjiro training dengan mesin tu untuk Tanjiro jadi lebih kuat dari Muichiro Tokito. Yelah, si Muichiro tu kan macam lagak sikit dan dia telah pandang rendah dengan kemampuan Tanjiro. So Tanjiro pun training lah. Dia training punya training. Last dia pun berjaya menghancurkan mesin tu. Dan apa yang lagi mengejutkan, selepas je Tanjiro telah berjaya menewaskan Yorichi Zero Shiki, rupanya dekat dalam mesin tu telah tersembunyi satu pedang yang dah lama. Tapi pedang tu dah memang berkarat lah, sebab dah lama sangat tak terpakai, tak diusik langsung. Lebih kurang dalam 300 tahun macam tu telah dikatakan oleh dorang. Tapi aku rasa pedang tu lagi lama dari 300 tahun. Nak dijadikan cerita, pedang tu akan menjadi pedang yang baru untuk Tanjiro gunakan, dan pedang tu juga akan disediakan oleh Haganezuka yang tiba-tiba je muncul selepas dorang buka pedang tu. Awal-awal macam merajuk kan, merajuk manja tu. Kalau ikutkan kampung tu sebenarnya tak sepatutnya ada orang ataupun demon yang tahu dekat mana
lokasi sebenarnya kampung tu berada. Disebabkan lokasi Swordsmiths Village ni memang dijaga dan dirahsiakan. Tapi ketika waktu malam dah menjelma, ada seseorang dari penduduk kampung tu, dia balik lewat malam tau, selepas mandi dekat kolam air panas. Waktu dia nak balik tu, tiba-tiba ada satu pasu bunga dekat depan dia. Dan dia pun pelik lah, siapa yang tinggalkan pasu bunga tu dekat situ kan. Waktu dia baru je nak pegang pasu tu, tiba-tiba pasu tu pun telah serap dia masuk ke dalam pasu tu dan telah keluarkan dia balik dalam keadaan dia dah mati. Rupanya Upper Moon Demon yang kelima dan Upper Moon Demon yang keempat telah pun berjaya masuk ke dalam kampung tersebut, bertujuan untuk menghancurkan salah satu sumber yang paling penting untuk Demon Slayer Corps. Dalam masa yang sama juga, waktu tu sebenarnya Tanjiro dengan Nezuko dah tidur tau, tapi Muichiro telah masuk ke dalam bilik Tanjiro dan dia telah kejutkan Tanjiro dengan dia cubit dekat hidung Tanjiro. Sebab waktu tu Muichiro tengah cari satu tukang buat pedang yang bernama Kanamori, dan dia pun tanyalah dekat Tanjiro, kau tahu tak tukang buat pedang yang bernama Kanamori ni berada dekat mana? Dan Tanjiro pun tahu dekat mana Kanamori berada. So Tanjiro dengan Muichiro pun dorang plan lah untuk pergi waktu tu juga ke tempat Haganezuka, sebab Kanamori pun ada dekat situ juga. Tiba-tiba waktu dorang tengah borak tu, dorang terdengar ada orang nak masuk ke dalam bilik tu. Dan bila benda tu buka je pintu bilik dorang, rupanya tu merupakan Upper Moon Demon yang keempat, iaitu Han Tengu. Dan bila Han Tengu dah muncul dekat situ, Muichiro pun tak tunggu apa, dia terus je cuba untuk menyerang Han Tengu menggunakan serangan bentuk yang keempat. Tapi pergerakan Han Tengu memang cukup laju dan dia dengan mudah je dapat mengelak serangan Muichiro. Lepas tu pun dorang lawan lah, dan tak lama lepas tu Muichiro telah berjaya penggal kepala Han Tengu. Tapi malangnya Han Tengu tak mati pun, malah body dia telah berpecah menjadi dua demon yang berlainan emosi. Dan apabila Han Tengu telah berpecah menjadi dua demon yang berlainan emosi, salah satu demon yang bernama Karaku pun telah menyerang Muichiro menggunakan kipas dia tu, sehingga kan Muichiro tercampak jauh dari situ. Alright, kita stop dekat sini pasal pertarungan dengan Upper Moon Demon yang keempat, iaitu Han Tengu. Sekarang ni kita fokus pula apakah yang jadi dekat Muichiro Tokito selepas diserang tadi. Waktu Muichiro tercampak jauh tu, Muichiro ternampak Kotetsu telah pun diserang oleh satu demon. Pada awalnya Muichiro plan dia tak nak pun selamatkan si Kotetsu tu, sebab macam tak berguna langsung pun kalau selamatkan Kotetsu. Yelah, Kotetsu tu dah lah tak mahir menggunakan pedang dan dia juga tak mahir langsung membuat pedang. Jadi Muichiro Tokito pun beranggapan macam useless lah kalau selamatkan dia. Baik Muichiro pergi selamatkan ketua kampung je, sebab dia orang yang paling penting dekat situ. Tapi tiba-tiba Muichiro teringat apa yang Tanjiro pernah cakap, tolong orang lain, benda tu akan datangkan kebaikan untuk diri kita juga. Dan last Muichiro pun telah selamatkan Kotetsu dari demon tu. Lepas je dari Muichiro telah menyelamatkan Kotetsu, Kotetsu pun minta tolong lah dekat Muichiro untuk selamatkan Kanamori dengan Haganezuka juga. Pada awalnya Muichiro macam tak nak tau selamatkan dorang. Tiba-tiba dia teringat balik apa yang Oyakata sama pernah cakap dekat dia, Muichiro, kau pasti akan jumpa juga dengan diri kau yang asal. Sebenarnya Muichiro ni dia dah hilang ingatan tau, dah lama sangat selepas abang dia mati. Dan dikatakan oleh Oyakata sama, bila Muichiro Tokito dapat balik ingatan dia, Muichiro Tokito pasti akan mampu menggunakan kekuatan sebenar dia. Dan Muichiro pun pergilah menuju untuk selamatkan Kanamori dengan Haganezuka pula. Waktu Muichiro dah selamatkan Kanamori, pedang yang telah digunakan oleh Muichiro pada waktu tu memang dah tumpul sangat lah, dan dia memang perlukan pedang yang baru untuk dia bertarung dengan demon pada waktu tu. Waktu diorang menuju nak pergi ambil pedang yang baru dekat dalam satu store di mana Haganezuka tengah fokus untuk siapkan pedang Tanjiro dekat dalam store tu, dekat sinilah Upper Moon Demon yang kelima, iaitu Gyoko, telah pun muncul dan telah menghalang Muichiro Tokito. Awalnya waktu diorang berjumpa tu, Gyoko telah menunjukkan dekat Muichiro hasil seni yang dia dah buat dalam pasu dia. Waktu dia tunjukkan je benda tu, rupanya tu adalah mayat
mayat-mayat orang yang dia dah bunuh. Memang teruk gila lah keadaan mayat-mayat yang telah disimpan dalam pasu Gyoko tu. Dah rupa macam bukan bentuk orang dah. Memang ngeri gila kalau tengok. Dengan perut dah kena tikam dengan pisau. Ada beberapa mayat dekat situ, dengan kepala pun dekat bontot, tangan pun dekat leher. Pelik-pelik lah Gyoko buat. Dan Gyoko pun cakap, cantik kan hasil seni aku ni. Lepas je dari tu, Moichiro pun tak tunggu apa. Dia terus je cuba untuk menyerang Gyoko. Tapi masalahnya si Gyoko ni, dia boleh pindah-pindah tempat tau melalui semua pasu dia tu. Jadi memang susah lah untuk Moichiro serang dia. Waktu Moichiro dah dapat menghancurkan salah satu pasu Gyoko, Gyoko pun berpindah dekat pasu yang lain. Tapi disebabkan Moichiro telah menghancurkan salah satu pasu Gyoko, Gyoko pun marahlah dekat Moichiro. Dan dia pula telah membuat serangan balas dengan menggunakan serangan Fish Assassin Thousand Needles, yang mana serangan tu Gyoko telah mengeluarkan ikan-ikan yang mampu tembak duri racun dari pasu dia. Moichiro memang tak ada masalah nak elak serangan tu, tapi disebabkan demi nak menyelamatkan Kotetsu dengan Kanamori yang berada dekat situ juga, dia pun telah menghalang duri-duri tu menggunakan badan dia. Dan Gyoko pun terus je lagi menyerang Moichiro tanpa henti. Semasa Moichiro tengah bertarung, dalam masa yang sama juga Moichiro dia macam teringat sesuatu tau, iaitu masa silam dia yang dah hilang sekian lama. Lepas tu Gyoko pun cakap lah, kau akan mati dekat sini disebabkan kau semata nak menyelamatkan orang-orang yang tak berguna je. Tapi disebabkan kau ni seorang Hashira, jadi mestilah aku akan sediakan benda yang menarik untuk kau. Moichiro pun apa lagi, bila dia dengar apa yang Gyoko tu cakap, dia terus je suruh Gyoko diam dan dia cuba untuk menyerang Gyoko lagi. Tapi malangnya sewaktu Moichiro nak serang Gyoko, Moichiro pun telah termasuk dalam perangkap Gyoko, yang mana dia terperangkap dalam seakan satu pasu yang diperbuat dari air yang cukup besar. Jadi Moichiro pun cubalah nak tebas ke buat apa sekalipun, semua tu macam tak berguna je untuk dia lepaskan diri dari pasu tu. Moichiro memang struggle gila lah waktu tu. Dia cubalah guna serangan first form dia sekalipun, tetap tak ada function. Sampailah satu masa dia rasa macam dah nak give up tau. Dia rasa dia akan mati dekat situ. Tiba-tiba sewaktu Moichiro dah nak pejamkan mata dia, dia nampak bayangan Tanjiro tengah cakap sesuatu dekat dia. Tapi ayat yang telah dikatakan oleh bayangan Tanjiro tu, tak pernah pun Tanjiro cakap macam tu dekat Moichiro. Jadi start je dari situ pun dia dah mula pelan-pelan dapat ingatan dia semula. Dalam masa yang sama juga, Gyoko telah pun cuba untuk menyerang Haganezuka yang tengah fokus untuk menyiapkan pedang Tanjiro. Tapi waktu tu Haganezuka terlalu fokus tau untuk siapkan pedang Tanjiro, sampaikan dia buat tak tahu je walaupun ada demon dekat situ. Gyoko pun seranglah Haganezuka macam mana sekalipun, sampaikan topeng muka Haganezuka dah pecah, badan dia dah keluar penuh darah semua tu. Tapi Haganezuka tetap tak indahkan Gyoko, malah dia tetap fokus untuk siapkan pedang untuk Tanjiro. Sewaktu diambang kematian Moichiro Tokito, dia pun dah mula nak kehabisan udara waktu tu. Tiba-tiba Kotetsu pun cuba untuk selamatkan Moichiro dari situ, tapi malangnya tetap tak ada function juga. Moichiro masih lagi terperangkap dalam air tu. Dia memang tak boleh nak keluar langsung. Tapi tiba-tiba waktu Kotetsu tengah usaha untuk selamatkan Moichiro, Kotetsu pun telah diserang oleh salah satu ikan Gyoko yang berada dekat situ, dan ikan tu telah tikam tepat ke dada Kotetsu. Tapi Kotetsu tetap tak mengalah. Dia masih lagi tetap cuba untuk selamatkan Moichiro. Walaupun Moichiro dah suruh dia untuk selamatkan diri dia sendiri, Moichiro Tokito beranggap memang mustahil lah untuk Kotetsu selamatkan dia. Padahal dia sendiri dah cuba untuk tebas dari dalam pun memang tak boleh nak keluar dari air tu. Tapi Kotetsu buat tak tahu je apa yang Moichiro cakap, dan dia telah memberikan sedikit udara ke dalam air tu, membuatkan Moichiro tersedar apa yang Tanjiro dan ayah dia pernah cakap dekat dia dulu. Jadi lepas dia dari tu, Moichiro pun dah mula buka mata dia semula, dan dia pun telah berjaya untuk keluar dari pasu air tu menggunakan serangan second form dia. Selepas dia dari tu pun, Moichiro Tokito telah berjaya mendapatkan kesemua ingatan dia semula pasal abang kembar dia tu. Dan waktu tu juga Moichiro pun telah berjaya
berjaya untuk membangkitkan Demon Slayer mak dia. Jadi Moichiro pun tak tunggu apa, dia pun terus je pergi selamatkan Hagane Zuka dan Kanamori dari Gyoko. Jadi disebabkan Moichiro berjaya keluar dari perangkap si Gyoko tu, Gyoko pun terkejut lah, macam mana si Moichiro ni boleh lepaskan diri dari perangkap dia, dan kenapa dia masih lagi mampu untuk berdiri dan macam relax je, macam tak ada apa pun yang berlaku selepas dia terima serangan dari Gyoko. Jadi diorang pun tak tunggu apa, diorang pun sambunglah bertarung semula. Bertarung. Nak dipendekkan cerita, disebabkan setiap serangan yang telah dibuat oleh Gyoko dengan mudah je berjaya dipatahkan oleh Moichiro. Jadi start je dari sini, Gyoko pun dah mula serius. Dia pun telah menunjukkan form dia yang sebenar dengan dia dah keluar dari pasu dia. So boleh dikatakan bermula je dari sekarang ni, match diorang ni dah makin serius, dah makin tegang. Setiap serangan yang telah dibuat oleh Gyoko ni memang berasaskan haiwan-haiwan yang ada dekat laut. Sampailah satu masa sewaktu Gyoko nak serang Moichiro dan Gyoko cakap ini adalah pengakhirannya. Moichiro pun telah menggunakan serangan dari form yang ketujuh, iaitu Breath of Mist, Seven Form, Haze. Dan start je dari situ, semuanya totally berubah. Dengan setiap serangan yang telah dibuat oleh Gyoko tu memang tak akan kena langsung dekat Moichiro, dan keadaan sekeliling dorang memang dipenuhi dengan kabus yang cukup tebal. Waktu tu Gyoko memang tak dapat nak jangka langsung dekat mana sebenarnya Moichiro berada. Dia memang tak nampak langsung, dekat mana Moichiro ni, macam tu dia cakap. Dan dalam tak sedar, akhirnya tanpa Gyoko sedar, Moichiro pun telah berjaya memancung kepala Gyoko. Dan boleh dikatakan sewaktu Moichiro telah mengaktifkan serangan dari form yang ketujuh dia tu, memang totally semuanya dah berubah, dan advantage untuk menang dalam pertarungan tu memang 99.9% dekat Moichiro Tokito. Lepas je Moichiro telah berjaya memenggal kepala Gyoko, Gyoko memang koyak gila dekat Moichiro. Dia cakap, tak, ni mustahil, takkanlah aku boleh kalah dengan budak kecil. Kau ni manusia biasa je, berani kau buat macam ni dekat The Great Gyoko sama. Dan Gyoko pun terus membebel-bebel dekat situ. Dia mencarut lah, dia sumpah lah dekat Moichiro sebab dia terlalu koyak dekat situ. Perangai demon memang macam tu lah, suka koyak-koyak kan. Lepas je dari tu pun, disebabkan Gyoko ni terlalu bising kan, Moichiro pun potong lagi kepala Gyoko menjadi dua. Itulah makan dia. Dan Gyoko pun telah berjaya ditewaskan oleh Moichiro Tokito. Tapi lepas je habis match tu, Moichiro cakap dia okey je, dan dia kena pergi cepat dekat tempat Tanjiro untuk membantu Tanjiro. Padahal waktu tu muka Moichiro Tokito memang dah lain gila dah. Tak lama lepas tu pun mulut dia terus je berbuih. Tapi end up Moichiro Tokito, Kotetsu, Hagane Zuka dan Kanamori semuanya terselamat. Dan macam tu je lah kronologi untuk pertarungan dorang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku minta maaf kalau aku ada salah ataupun buat silap dan terkasar bahasa untuk dalam video ni. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 150,000 subscribers dalam tahun ni. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. We'll be right back.